Ikon live je terus. Assalamualaikum, selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana bersama-sama saya dalam program webinar dalam talian bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang disambut pada hari ini di seluruh negara dan dunia. Jika kita lihat, hampir bertahun-tahun lamanya sambutan Hari Wanita bagi memperjuangkan hak wanita untuk mengembangkan potensi diri wanita itu sendiri telah dilaksanakan. Tahun ini di peringkat kebangsaan, tema Hari Wanita ialah Saksama Wanita, manakala di peringkat antarabangsa, seperti yang kita tahu, Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Planetarium Negara sebagai koordinator dalam program-program astronomi di Malaysia turut bersama-sama menyambut Hari Wanita pada hari ini dengan berpayungkan International Astronomical Union IAU bertemakan Women and Girl in Astronomy bagi membincangkan serta berkongsi pengalaman dengan panel-panel jemputan berkaitan peranan yang dimainkan oleh wanita pada hari ini dalam bidang astronomi dan bagaimana caranya untuk memastikan astronomi menjadi salah satu kerjaya pilihan oleh kaum wanita di luar sana. Bersesuaian dengan tajuk webinar kita pada hari ini iaitu Astronomi dan Wanita Malaysia. Ada pepatah Inggeris mengatakan, seorang lelaki yang berjaya di belakangnya adalah seorang wanita. Tapi ingin saya ubah sedikit. Sekiranya seorang lelaki yang berjaya di sampingnya adalah seorang wanita. Begitulah sebaliknya. Di belakang atau di samping wanita berjaya, di sampingnya adalah lelaki yang berjaya. Saling melengkapi dan kedua-duanya mewujudkan satu sistem sokongan yang baik bagi membuka peluang yang sama kepada kaum wanita untuk mengubah lanskap astronomi negara pada masa akan datang. Bersama dengan kita, 3 orang panel bagi mengupas tajuk ini dan berkongsi pengalaman dan pandangan. Saya ingin memperkenalkan panel yang pertama iaitu Profesor Dr. Nurul Nafatun Mat Sharif, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary University Teknologi Mara. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama-sama dengan Planetarium dalam webinar kita pada malam ini. Dan panel kita yang kedua ialah Puan Nurul Syahirah binti Nazaruddin, seorang guru bahasa Inggeris tetapi aktif dalam bidang astronomi. Assalamualaikum, Puan Syahirah. Waalaikumsalam, Puan Aswad. Terima kasih. Okey, sama-sama. Puan Syahirah sihat malam ni? Alhamdulillah dah beransur sihat. Demam. Okey, Puan Syahirah. Terima kasih Puan Syahirah kerana sudi bersama-sama kita pada malam ni. Dan panel kita yang terakhir iaitu Lanisha Nair Rajendran, seorang pelajar dan merupakan pemenang bagi program National Space Challenge NSC pada tahun 2014. Selamat malam Lanisha, selamat datang. Terima kasih. Selamat malam Puan, terima kasih atas sudi menjemput Lanisha. Okey, sama-sama. Okey, kita mulakan dengan panel pertama kita iaitu Profesor Madya Doktor. Doktor, jika kita lihat trend 5 tahun kebelakangan ini, peluang pendidikan yang diberikan adalah sama rata antara kaum lelaki dan kaum perempuan di Malaysia. Di IPTA sendiri, nak tak nak kita mengakui kaum wanita lebih menonjol dengan kebolehan yang mereka ada. Kaum wanita turut mengambil jurusan yang ditawarkan di IPTA yang berkait dengan bidang astronomi. Pada pandangan doktor sendirilah, berapakah nisbah kaum wanita dan lelaki semasa peringkat di IPT dalam bidang ini? Dan selepas menamatkan pengajian dan memulakan alam kerjaya, adakah nisbah ini masih sama atau kebanyakannya lelaki mendominasi bidang astronomi di Malaysia? Jika begitu, di manakah doktor pelajar-pelajar wanita ini? Dan sebagai seorang pensyarah dan doktor juga berpengalaman dalam bidang astronomi sehingga hari ini, apakah yang boleh doktor kongsikan untuk mereka terus berada dalam bidang ini sehingga ke alam kerjaya walaupun telah berkeluarga? Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih Puan Moderator. Aswad, payah juga soalan ni. Nak kena tengok statistik gitu. Jadi saya beritahulah, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia statistik, bilangan perempuan ialah 15.8 juta berbanding lelaki 16.8 juta. Jadi lelaki sebenarnya lagi ramai daripada bilangan perempuan ataupun wanita lah. Tetapi mengapa perempuan lebih ramai berbanding lelaki di IPT?
tinggi disebabkan kaya ukuran cara ukur yang memberi keputusan yang berbeza lah. Dan jika kita teliti statistik daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, secara purata kadar kemasukan perempuan ke IPT ataupun IPTS, IPTA ataupun IPTS 60 hingga 70% daripada jumlah kemasukan. Tinggilah perempuan ni banyak masuk universiti. Dan secara logiknya jika kemasukan mereka ataupun perempuan ni tinggi, sepatutnya tinggilah dari sudut tenaga kerja. Tapi itu yang kita katalah. Dan perlu kita ingat tujuan kita masuk universiti adalah untuk menuntut ilmu yang akhirnya akan sampai kepada Tuhan. Itu tujuan masuk universiti lah, kan? Namun dari penelitian umum, penyertaan perempuan dalam tenaga kerja agak rendah. Yang ini statistik daripada Khazanah Research Institute. Dan fakta itu tidak menghairankan kerana data daripada Kesatuan Antarabangsa Astronomi IAU menyatakan hanya 20% keahliannya terdiri daripada perempuan ataupun wanita. Ini termasuk daripada yang senior dan juga junior lah. Jadi ke mana perginya perempuan-perempuan atau wanita-wanita itu? Ke mana? Ada? Takkan tak ada, kan? Jadi tinjauan awal, mereka ini menceburi bidang-bidang ataupun kerjaya-kerjaya lain ataupun kerjaya seumur hidup yang lebih mulia, iaitu sebagai ibu. Ibu merupakan madrasatul ula ataupun sekolah terawal bagi anak-anak. Kerana itu, seorang ibu itu perlu mempunyai ilmu. Jadi tidak ada salahnya jika seseorang itu dia masuk universiti kemudian dia jadi ibu ataupun suri rumah tangga. Jika hanya kita mengetahui tujuan hidup kita lah, kan? Jadi untuk mereka yang dahulunya dalam bidang ini atau tiba-tiba minat bidang ini, nasihat saya teruskan apa jua usaha dalam kapasiti yang sadari termampu. Contohnya buat sharing bentuk bite size dan sebagainya. Yang penting niat kita tu lurus dengan tujuan. Contohnya antara niatnya memberi manfaat. Contoh, kan? Katalah kita dah belajar ataupun kita tahu bahawa sebenarnya bumi ni bukan rata, bukan flat earth, kan? Maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membetulkan apa yang perlu. Jadi dia tak perlu ada jawatan seperti itulah. Tak dapat bagi tahu, sampaikan banyak, bagi tahu sikit pun boleh. Sebab kita tidak pernah meremehkan sekecil kebaikan kerana kita tak tahu amal mana yang diterima. Jadi apa-apa jua topi yang kita pakai, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Gitu. Soalnya mahu ataupun tak mahu. Jadi bila mahu dengan tak mahu tu, itu sebenarnya soal hati. Sifat hati ni dia berbolak balik. Gitu kan. Sebab tu kita kena sentiasa buat alignment hati lah. Gitu lah kan. Kemudian kental. Kental ni maksudnya perlu ada kekuatan jiwa lah. Sebab untuk berada dalam bidang ni bukan mudah. Bidang lain pun bukan mudah juga. Faham tak? So you choose your heart. Pilih kesusahan mana yang kita sanggup nak hadap. Dan alhamdulillah kita ni dipuja oleh Tuhan yang setiap kesusahan itu bersamanya kesenangan. 2 kali Tuhan sebut dalam Al-Quran. Jadi choose your heart. Pilihlah kesusahan yang mana yang kita sanggup hadap. Dan hidup ni satu perjuangan, terutama sekali terhadap diri sendirilah. Jadi kita cuba untuk tidak mensabotase diri kita sendiri, okay? Benda boleh buat. Jadi nampak impossible tapi possible because of him. Apa yang kita perlu buat ialah minta kepada dia. Seterusnya, okay? Minat, ketekunan dan juga sabar. Yang tu perlu ada pada diri kita.
sentiasa belajar walaupun sudah habis tamat pengajian, sentiasa. Dan yang paling hebat sekali ialah kuasa doa. Doa kita, doa ibu bapa kita dan orang sekeliling lah, kerana dalam doa itu terkandung segala pengharapan. Dan kesemuanya ini menuntut kepada pengorbanan. Pengorbanan diri kita lah dari sudut masa, tenaga, jiwa raga. Bukan kita je tapi orang sekeliling. Ini adalah antara sebahagian yang saya boleh kongsi dalam waktu sekejap ini. Terima kasih, moderator. Terima kasih doktor. Kalau saya boleh ulas semula, tujuan kita menuntut ilmu perlulah lurus dan kita perlulah berniat untuk kehidupan kita memberi manfaat kepada orang lain. Kalau tidak salah juga doktor ada sebut tak kisah kalau kita menjadi ibu di rumah. Sebenarnya pada pendapat saya juga doktor, ibu di rumah juga berperanan besar dalam melahirkan pakar astronomi kerana pakar itu diasuh awalnya di rumah oleh ibu yang ada ilmu. Dan yang ketiga, kalau saya boleh ulas apa yang doktor sebut tadilah, kita kena kental, semangat yang kental untuk terus berjuang dalam bidang astronomi ini, lebih-lebih lagi bagi wanita yang sudah berkeluarga. Terima kasih doktor. Dari dapatan dari hujah doktor tadi, pasti banyak cabaran yang dilalui untuk terus kekal dalam bidang ini. Saya simpan dulu soalan itu doktor untuk pusingan yang berikutnya. Saya terus ke panel kita yang kedua, iaitu Puan Syahirah. Kita kenal Puan Syahirah adalah seorang guru bahasa Inggeris tetapi aktif di dalam bidang astronomi di Malaysia. Pepatah Melayu ada mengatakan melentur buluh biar dari rebungnya. Maksudnya minat yang mendalam berkaitan astronomi perlu diterapkan semasa kanak-kanak lagi untuk membangunkan modal insan pada masa akan datang. Pada pandangan Puan Syahirah sendirilah sebagai seorang pendidik, apakah perlu dibuat bagi membawa kanak-kanak ini daripada yang sekolah rendah ni meminati astronomi dan melalui pengalaman Puan Syahirah sendiri, apakah yang menyebabkan Puan Syahirah dari bidang yang lain tetapi dalam masa yang sama bergiat aktif dalam bidang astronomi? Bagaimanakah Puan Syahirah mengadunkan kerjaya sebagai guru bahasa Inggeris yang lain ni dan astronomi dalam satu-satu masa? Silakan Puan. Terima kasih kepada Puan Aswad atas soalannya. Soalan yang begitu bagus sekali untuk saya lah sebagai seorang guru dan juga penggiat dalam bidang astronomi ni, walaupun bukan secara formal, bukannya saya mendapatkan pengajian secara formal, tapi passion tu yang penting dan itulah yang saya ingin highlightkan. Maaf campur sikit bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Apa Puan? Yang saya ingin tekankan lah dalam melalui soalan tadi. Sebenarnya murid ni, anak-anak kecil ni, sebenarnya mereka tak perlu kita push sangat. Minatlah bidang astronomi ni, seronok. Tak perlu sebenarnya. Sebab mereka sebenarnya sudah ada kita panggil curiosity ataupun sifat ingin tahu yang mendalam. Okay, bila kita cakap, percayalah kalau saya sebut pasal space dalam sekolah, dalam kelas, okay, saya sebut pasal astronomi, saya sebut pasal seni, benda yang saya adunkan dalam perjalanan saya memperjuangkan bidang astronomi dan seni ni, murid-murid pasti akan rasa wow, dia cakap, wow teacher, you know how to make art? Wow teacher, you love astronomy? Itulah respon mereka. Dan guru ni hanya menjadi pencetus pada minat mereka tu. Perkenalkan, saya yang mengajar tahap 1, sememangnya saya menjadi pintu pada mereka untuk mereka akses. Yang tu yang kita nak tekankan, accessibility to astronomy. Kita tahu bahawa tak ada subjek yang spesifik, iaitu subjek astronomi. Misalnya subjek astronomi ini diadunkan dalam subjek seperti sains dan juga saya mengajar bahasa Inggeris, ada juga subjek dalam subjek bahasa Inggeris belajar tentang comparative and superlative adjective, di mana dalam salah satu topik tu dia masukkan topik astronomi. Okay, so kita tahu benda tu. Jadi guru sebenarnya perlu menjadi pintu kepada mereka, menjadi guide kepada mereka untuk mereka meminati bidang ni. Okey,
Dan seiring dengan 21st century classroom sekarang ni, bukan murid dan guru perlu tahulah tentang ini, di mana mereka sedang mempelajari cara belajarnya berbeza dengan pada zaman dahulu, iaitu learning in isolation ataupun dulu sains, bahasa Inggeris. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang ni kita kita panggil cross curricular element, di mana di dalam pembelajaran bahasa Inggeris ada sains, ada matematik, dalam pembelajaran bahasa Melayu juga sebegitu jugalah, sebegitu rupa juga. Jadi di situlah di mana guru memainkan peranan penting untuk mempunyai pelbagai pengetahuan. Dan tidak semestinya semua kita kena tahu, guru semua kena tahu, bukan. Tapi maybe kita boleh cari our expertise yang kita nak tag in. Contohnya bukan sekadar bahasa Inggeris saja, maybe kita ada pengetahuan dalam sejarah, kita ada pengetahuan dalam bidang astronomi. Seperti saya memang very passionate in astronomy. So what I want to do is to bring my students to explore the beauty of the cosmos through works of art. Okay, dalam kelas bahasa Inggeris tu ada sesi membuat poster contohnya, sesi melukis. So cross curricular element is that. Okay, melukis. Okay, also we learning about space. So we are going to relate space and also art in that one class. So kita nampak di situ bahawa murid telah telah menerima pelbagai bidang dalam satu kelas, mungkin dalam sejam. Dalam sejam tu mereka telah menerima pelbagai bidang ilmu. Dan itulah saya sebagai seorang pelukis angkasa juga, saya dapat merasakan bahawa elemen 21st learning tu, 21st century learning tu ada dalam saya, sebab saya juga seorang guru bahasa Inggeris, saya meminati, amat passionate in astronomy, dan saya juga educate the public and bringing the spectators to the cosmos through my arts. So I have the elements there and I'm practicing it not just in my classroom but also within myself. Terima kasih Puan Syahira. Nampaknya memang guru pada abad ini perlu lebih, orang kata, lebih aktif. Kalau saya baru first time dengar Puan Syahira cross curricular elemen ya. Betul. Maksudnya hebat guru-guru pada masa kini lah. Jadi apa yang saya boleh ulas Puan Syahira punya hujah tadi, yang pertama kita perlu ada passion, yang kedua sebenarnya role seorang guru itu besar dalam membangunkan astronomi dalam negara, kerana guru boleh membuka pintu atau akses kepada kanak-kanak untuk meminati bidang astronomi. Kita pergi ke soalan ketiga yang akan ditujukan kepada adik Lenisha. Kita tahu Lenisha merupakan salah seorang pemenang dalam program National Space Challenge pada tahun 2014. Program ini juga merupakan program tahunan anjuran planetarium negara yang telah dilaksanakan semenjak tahun 1997 dengan objektif menarik minat kanak-kanak terhadap bidang astronomi, seterusnya mendorong mereka terus berada di dalam aliran sains di peringkat menengah dan lebih tinggi. Pada pandangan Lenisha sendirilah, apakah program NSC ini sedikit sebanyak membantu Lenisha sehingga ke tahap ini? Dan apakah pengalaman yang Lenisha boleh kongsikan dengan kita? Dan sekiranya pengalaman ini menarik minat penonton kita pada hari ini, supaya ada kaum-kaum ibu yang sedang mendengar dan boleh menghantar anak-anak mereka ke program planetarium negara akan datang. Silakan Lenisha. Salam sejahtera semua. So, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Planetarium Negara kerana mengingati saya berdasarkan pencapaian saya pada 8 tahun yang lalu. So, apabila saya telah dihubungi untuk perkara ini, agak terkejut juga sebab sudah 8 tahun. Perkara ini berlaku pada 2014. Tapi kalau ditujukan soalan tentang impak NSC dalam kehidupan saya, sudah tentu jawapannya agak besar. Kerana NSC merupakan salah satu pertandingan yang sangat masyhur yang telah saya menyertai pada peringkat sekolah rendah, dan NSC merupakan titik permulaan bagi saya menerokai lebih banyak dalam bidang astronomi dan mengetahui lebih banyak perkara tentang astronomi. So kenapa saya mengatakan NSC memberikan impak besar?
pada masa saya terpilih untuk menyertai NSC, terpilih sebagai salah seorang peserta, pada masa itulah saya telah menyedari bahawa bidang astronomi ini luas. Perkara yang kita belajar pada peringkat sekolah rendah pada masa itu dalam buku teks sains yang kita belajar satu chapter sahaja tentang bidang astronomi sangatlah terhad. So apabila sebab NSC pada masa itu merupakan pertandingan yang berpasangan. So saya dan rakan saya telah membaca banyak buku, melayari internet untuk mendapatkan lebih banyak informasi untuk menyediakan diri kami sendiri untuk bertanding dalam NSC. Pada masa itulah saya telah mendapat tahu banyak perkara tentang bidang astronomi yang tidak dipelajari di sekolah. So yang seperti kata doktor dengan Puan Syahira tadi, memang pada masa itu curiosity tu banyak. So bila dapat tahu satu benda tu, curiosity untuk tahu benda lain itu akan bertambah. So saya akan pergi ke website lain, baca perkara lain untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebagai perkongsian, antara aktiviti yang telah kami jalani semasa NSC di Planetarium Negara, contohnya kami telah membina roket dengan bahan kitar semula dan kami telah mempersembahkan roket itu dan menerangkan logik di sebalik penggunaan bahan kitar semula untuk membuat roket tersebut. Kalau untuk elaborate, pada masa itu aktiviti itu telah memberi saya confidence untuk bercakap di khalayak ramai, improve saya punya communication skills. Lepas tu ada first time saya telah menjalani persembahan puppet show pada umur 8 tahun dengan rakan saya. So kalau difikirkan pada saat sekarang ni, memang sangat nostalgic untuk sedar bahawa saya telah melakukan perkara-perkara sebegitu pada 8 tahun yang lepas. Kemudian aktiviti paling signifikan adalah semasa finals, sebab kami telah mengadakan satu quiz tentang planet, fenomena semula jadi, buruj. Kami telah mendapat tempat kelima dalam finals, tetapi benda itu bukanlah satu yang merendahkan semangat saya, tapi merupakan suatu motivasi untuk saya lebih mengetahui tentang bidang astronomi. Kerana pada masa itu saya telah sedar bahawa saya harus tahu lebih banyak benda lagi. Ilmu yang saya ada tentang astronomi ini tidak cukup untuk mendapat menjadi juara NSC. So saya telah push diri saya untuk membaca lebih banyak perkara, untuk mengetahui lebih banyak perkara tentang NSC. So sekarang ni NSC adalah sebab saya boleh berkongsi platform dengan dua orang panel speaker yang sangat hebat pada hari ini. So sudah tentulah NSC memberikan impak yang besar dalam kehidupan saya, dan NSC juga membolehkan saya menggunakan astronomi sebagai satu bahan conversation apabila berbual dengan rakan-rakan, dengan guru, memberikan saya seperti Puan Syahira dengan doktor kata tadi, apabila kita tahu satu fakta tu silap, kita harus usaha untuk memperbetulkan fakta itu walaupun bukan pada skala yang besar. Antara rakan-rakan, antara guru ataupun kenalan kita sudah memadai, kerana benda itu akan memberi impak juga kerana mereka akan pass the knowledge to someone else. Apabila benda tu berlaku, tanpa kita sedari, kita akan menimbulkan minat astronomi dalam kehidupan orang lain. So saya harap kalau ada kaum ibu yang menonton hari ini, jika anda ada peluang untuk menghantar anak atau pelajar untuk National Space Challenge, tolonglah hantar. Sangat-sangat berguna untuk masa depan dan sangat memberi pengalaman yang sangat signifikan untuk difikirkan. Kalau saya boleh ingat setiap satu pengalaman saya selepas 8 tahun, saya rasa anda boleh tahu betapa signifikan NSC. And satu memory yang paling saya ingat yang saya telah dapat menerusi NSC ialah NSC memberikan saya peluang kali pertama untuk melihat matahari melalui teleskop. Kami selalu melihat matahari daripada bumi ini tidak perasan, tapi bila melihat matahari melalui teleskop tu, pada usia 8 tahun itulah saya telah sedar bahawa matahari sebenarnya mempunyai 2 bintik hitam pada permukaannya. So, itu merupakan benda-benda seperti ini, sangat kecil tetapi apabila kita membesar akan mendorong kita untuk lebih mengetahui dan lebih meminati bidang astronomi. Terima kasih pihak moderator. Terima kasih Lenisha. Nampaknya program NSC betul-betul memberi impak yang besar terhadap diri Lenisha. Di mana tadi kalau saya boleh kupas, Lenisha kata itulah titik permulaannya Lenisha ingin mendalami astronomi itu dengan lebih dalam, dan NSC juga membuka ruang perasaan ingin tahu yang lebih mendalam tentang astronomi. Dan
program NSC juga bagi Lenisha bukan saja untuk ilmu astronomi, tetapi di situ juga Lenisha belajar tentang confident, semangat setikawan, semuanya berada di situ. Terima kasih Lenisha. Tuan-puan, hadirin dan penonton sekalian, pusingan pertama telah tamat. Jadi sekiranya ada soalan yang ditanya oleh penonton di Facebook, kita akan kemukakan. Daniel, ada soalan? Tak ada. Nampaknya kita tak ada soalan dari penonton. Kita teruskan kepada pusingan yang kedua. Tuan-puan sekalian, saya ingin sambung soalan seterusnya kepada panel pertama kita, iaitu Profesor Madya Doktor. Doktor, tadi doktor ada kongsikan pengalaman doktor dari mula dalam bidang astronomi. Sebagai seorang ibu atau seorang isteri, pensyarah, pasti peranan yang dipegang amat besar bagi memastikan keseimbangan dalam kerjaya dan keluarga. Persoalannya, apakah cabaran terhadap kaum wanita di dalam bidang astronomi ini sendiri pada kacamata doktor? Dan bagaimanakah caranya untuk memastikan cabaran ini dapat diatasi dan akhirnya astronomi menjadi salah satu kerjaya pilihan oleh kaum wanita di luar sana? Dan jika boleh, doktor kongsikan tanggapan atau stigma masyarakat terhadap astronomi wanita di luar sana. Adakah tanggapan itu membina atau sebaliknya, doktor? Sekiranya ia membina, alhamdulillah doktor. Tapi sekiranya tanggapan itu sebaliknya tidak membina, bagaimanakah doktor menangani tanggapan tersebut? Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih moderator Puan Aswad. Jadi bagi saya melihat cabaran itu sebagai peluang. Peluang, kalau nak tengok sebagai ujian pun boleh juga. Kalau kita nak naik kelas, kena ada ujian. Nak naik darjat kena ada ujian lah. Pun kalau nak tengok cabaran tu sebagai ombak pun boleh juga. Ombak kan. Kita duduk kat atas boat tu ombak. Jadi kita kena layan je. Kita tak boleh nak lawan ombak tu. Kita boleh lihat cabaran tu ada dua. Dari sudut dalaman, internal. Faktor dalaman ni macam diri kita sendirilah. Kan? Diri kita sendiri ni biasalah ada ups and downs dia tu. Jadi kita tahulah bagaimana nak deal dengan diri kita. Nak deal dengan diri kita ni paling payah sekali. Macam itulah kan. Kalau cabaran faktor luaran seperti keluarga ataupun orang sekeliling, kemudian dari sudut keselamatan, security, peranan pendidikan, sistem pendidikan kita, persekitaran, fasiliti dan juga peluang pekerjaan. Itu antara cabaran yang ada dalam bidang astronomi dan juga bidang-bidang yang lain lah. Jadi apa-apa cabaran ataupun ujian, penyelesaian tu ada, insya-Allah. Itu jangan risau. Yang penting bagaimana kita menyikapi benda tu. Kan? Faham tak? Katalah tadi soalan tadi stigma apa semua kan. Yang penting bagaimana kita menyikapi ataupun bagaimana kita respon terhadap sesuatu lah. Jadi pesan guru saya, jalani sahaja hidup ni. Faham tak? Jalani sahaja hidup ini, tapi jangan sampai Tuhan hilang darimu. Sebab semua benda tu kan sudah ditentukan. Dan kita tahu siapa yang menulis takdir kita. Tuhan lah kan. Tuhan lah yang menulis takdir kita tu. Dan dalam hidup kita ni kita nak ketenangan. Dari situ kita akan dapat ketenangan lah. Berkenaan stigma masyarakat, alhamdulillah setakat ni okey. Biasalah kan. Kan ada istilah netizen lah apa semua tu kan. Jadi jangan terkesan dengan benda-benda macam tu lah. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, PM tepi. Jadi astronomi ni ramai orang minat, tapi nak memahamkan masyarakat tentang tindakan apa yang perlu dibuat untuk astronomi, membuatkan kita tarik nafas panjang gitu. Faham tak? Contohnya, macam katalah kita nak minta fund, kita nak minta apa? Grant penyelidikan untuk pendidikan astronomi yang lebih kepada fundamental. Tapi tak banyak orang faham. Tak banyak orang faham.
dia minat astronomi tapi dia tak boleh nak nampak benda tu. Jadi sebelum kita nak memahamkan masyarakat, kita sendiri kena faham. Kita boleh ajak orang minat astronomi ataupun kita boleh wujudkan kesedaran tentang astronomi dan juga kita boleh menyebarluaskan astronomi. Tapi yang bagi kefahaman terhadap astronomi ialah Tuhan. Kan? Jadi semua tu di tangan Tuhan. Kita ni kerja kita mengajak je. Jom kita mencegah malam ni. Contohnya lah kan. Jom kita cegah apa? Jom kita cerap sunset. Matahari terbenam. Kita boleh ajak. Tapi untuk dia faham tu Tuhan. Tuhan. Itu semua kerja Tuhan. Jadi yang penting yang penting bagi sesiapa yang nak menjadikan astronomi ni sebagai kerjaya pilihan, saya cadangkan ikut SOP ni. SOP dia musyawarah. Musyawarah tu maksudnya kita berbincang dengan orang-orang yang terdekat, dengan ibu bapa kita, ataupun suami, ataupun keluarga, tu berbincang dan juga kita mencari maklumat-maklumat lanjut dan istikharah. Musyawarah ni termasuklah kalau nak buat SWOT analysis pun boleh, feasibility study pun boleh kan. Jadi apabila kita dah dapat kecenderungan hasil daripada istikharah kita tu sama ada nak memilih kerjaya sebagai kerjaya dalam astronomi ke tak, maka buatlah keputusan tersebut. Bila dah buat keputusan, contohnya macam I choose you astronomy, contohlah kan. Jadi bulatkan hati. Bulatkan hati, kita dah pilih astronomi ni. Ingat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berazam, kemudian kita bertawakal, kita berserah pada Allah. Kena yakin penuh kepada Dia. Kemudian jangan takut untuk melangkah, tapi pastikan setiap langkah tu ada Dia. Lawan kepada takut, kena berani lah. Berani. Whatever lah. Macam tu whatever lah. Ambil lah juga astronomi ni. Tak tahu lagi apa yang jadinya. Macam tu. Sebab niat kita tadi apa? Niat kita tadi belajar kerana Allah. Satu. Tuhan. Kerana Tuhan. Dan niat-niat yang lain tu lah kan. Jadi apa-apa pun kepada sesiapa yang dengan sedarnya memilih astronomi ini sebagai kerjaya, saya ucapkan selamat datang ke bidang astronomi. Saya nak kongsikan sesuatu boleh? Boleh doktor. Silakan doktor. Gitu. Ya, saya share screen sekejap. Boleh. Nak bagi sense of sebenarnya apa astronomi ni kan. Boleh nampak ke? Boleh doktor. Boleh. Okey. Ni antara kerjaya sebagai ahli astronomi ni dia kena kadang-kala, bukan selalu sangat pun, kadang-kala kena memanjat tangga je. Ataupun memanjat apa-apa yang perlulah untuk kita set up alat. Tak tahulah kenapa tu. Macam bersalah je tu. Kemudian ni kena panjat tangga lah. Dari ni toilet, kalau nampak cursor ni bergerak, ni toilet kita masuk ikut macam, dia bukan manhole tapi dia macam empat segi tu. Kita kena naik macam tu. Gitu. Nampak macam susah tapi sebenarnya boleh buat. Kalau saya boleh survive, saudara-saudara universiti boleh lebih survive lebih macam ni. Ni cantik sikit. Yang ni dekat Bukit Awan. Bukit Awan di Taman Negara. Taman Negara Pahang. Kena tidur dalam kemah ke? Tu optional. Kalau memilih untuk tidur dalam kemah, terpulang lah. Tapi betul. Malam memang cantik. Betul, kalau tengok gambar ni memang betul lah doktor berjiwa kental sebagai seorang ahli astronomi. Ya, jaya sangat. Betul-betul. Yang seterusnya yang ni kita baru-baru ni kita buat program penyelidikan serapan di Observatory Negara Langkawi. Belakang saya ni background dia tu
inilah kubah utama Balai Cerap di Langkawi ya. Ini pelajar-pelajar yang sangat berjiwa kental. Saya ambil semangat daripada dia orang ni. Banyak sangat ni. And then ni antaranya seri-seri macam Linisha sebut tadi, first time tengok matahari, rupanya bertumpuk-tumpuk rupa dia. Jadi sangat-sangat menakjubkan, subhanallah. And then di waktu malam, ni di Tanjung Ru, di Langkawi juga. Doktor, boleh doktor ni data naikkan sikit gambar doktor, yang bawah tu tak nampak. Macam mana? Kalau doktor boleh naikkan sedikit gambar tu, yang slide nombor 2, 3 tu tak nampak. Doktor tunjuk slide nombor 1 je ni. Saya naik nombor 1 je. Yang pula ni. Kejap ya. Tak apa doktor. Tak gerak dah. Syok tu lah. Macam ni je lah. Nampak tak? Ni nampak? Masih tak bergerak. Dalam komputer bergerak dia ni ya. Tak bergerak doktor. Ni gerak tak? Ni dah nampak. Ni gerak. Saya kena tegangkan balik semula ke? Yang ni antara dah. Tak apalah, boleh bayangkan je lah kan. Ni nampak dekat Bukit Awan. Berkemah doktor? Berkemah masa ni? Ya, berkemah bersama Sinopal. Jadi di antara je lah seronok sebenarnya bidang astronomi ni. Percayalah. Kalau tak, saya tak duduk dalam bidang ni. Kemudian ni cerapan kita di Observatory Negara Langkawi baru-baru ni. Dan juga ni antara fasiliti yang ada lah. Teleskop dia besar macam tu. Ni nak kena tengok ni sama ada tengok dekat monitor ni ataupun duduk di belakang tu lah. Ni waktu malam. Biasanya cerapan astronomi ni waktu malam. Kalau siang tu kita cerap matahari lah. Sangat-sangat mengujakan lah bagi saya. Tak boleh tengok langit yang gelap. Jadi ni antara hasil dia. Kalau cerap waktu malam, kita ambil dalam 2-3 jam. Tengah malam tu, duduklah kat tempat gelap macam tu kan. Sebab tu saya sebut antara cabarannya keselamatan tu lah. Keselamatan dia. Tapi yang cik-cik jangan risau. InsyaAllah selamat. Allah ada. Allah ada. No problem. Saya rasa, ya Allah. Okay. Itu saja. Itu saja. Doktor, daripada gambar-gambar yang doktor kongsikan, memang saya nampak murid doktor pun ramai yang perempuan doktor berbanding lelaki. Betul ke doktor? Betul. Sam ni ada seorang je lelaki. Jadi saya, itulah dah terjawab dia punya statistik ataupun nisbah tu. Saya ada dengar doktor, kalau lelaki ni kuatnya pada kudrat dia. Wanita tidak kuat pada kudrat, tapi wanita kuat pada semangatnya. Nampaknya memang wanita kuat semangat doktor. Sebab ramai student doktor semua perempuan. Betul. Ya, tak dinafikan. Okey doktor, terima kasih doktor di atas huraian doktor tadi. Kita ada 2 soalan daripada penonton kita. Soalan yang pertama saya tujukan kepada Puan Syahira. Puan Syahira, bagaimanakah Puan Syahira membahagikan masa antara cikgu dan aktiviti astronomi? Kalau Puan Syahira boleh kongsikan dengan penonton-penonton di rumah. Okey, terima kasih banyak kepada penonton yang tanya soalan tu. Soalan yang sepatutnya saya jawab tadi. Tapi saya tak terjawab. Okey, minta maaf Okey, jadi sebenarnya bila saya ni macam juggling lah between these 2 careers, and I'm calling it careers because it's not just passion. It's not just passion and hobby anymore. I'm not calling it hobby anymore. Astronomy is my hobby, or astronomy just a passion which I cook up in my room and read all day. It's not like that anymore. Because for me, I'm going out. Saya keluar daripada ruang keselesaan saya tu, belajar sendiri, simpan seorang-seorang, dan saya sampaikan kepada orang lain. Menggunakan ilmu yang saya ada lah sebagai seorang guru. And I'm not doing it for sebab kalau kita tengok artis kan, kalau pelukis ni memang if you are full time artist memang kena dapatkan something like income, but for me I'm not focusing on that, because being a space artist is something more than just painting space. Bukan setengah orang cakap
space artist, so you paint the space lah, the outer space, galaxy, planet. Okay, but it's not just that. So I have to focus on my career nombor 1, iaitu sebagai seorang guru. Pada siang hari saya kena fokus. Memang saya tak boleh lah membahagikan macam aku passion astronomy kan, jadi fokus kurang sikit lah cikgu, tak boleh. I have to dua-dua, I have to beri perhatian, tumpukan segala tenaga. So that one is actually very challenging sebenarnya. Siang hari saya guru, siapkan semua kerja-kerja sebagai seorang guru, mengajar, berikan ilmu pengetahuan kepada murid, memberi inspirasi, tak termasuk lagi kerja-kerja yang perlukan saya untuk menaik kerja-kerja pejabat kan. Dan pada malam hari pula saya fokus kepada bidang astronomi. Cari idea, okay, macam saya cakap, bukan lukis space saja. I have to know macam mana saya nak sampaikan ilmu tentang astronomi melalui seni. Apakah teknik yang saya perlu gunakan? Saya sebagai seorang pelukis, style apa yang saya perlu ambil? Ada orang dia fokus kepada visualizing foreign environment. Ada setengah orang dia fokus kepada cultural, lebih kepada cultural. Contohnya melukis gambaran yang manusia project to the sky, to the constellations based on their cultures. Ada setengah pelukis pula, dia ambil path of as an expressionist ataupun impressionist. Jadi saya perlu fikirkan benda tu, apakah style yang saya nak ambil supaya konsisten dan orang tahu bila dia nampak lukisan ni, dia nampak penyampaian ini ialah penyampaian saya. Saya juga perlu mencari rakan kolaborasi untuk saya sampaikan ilmu ni, sebab apa-apa yang kita buat, like for me, bila saya membuat satu lukisan tu mesti ada tujuan dia. Why do I make this piece? What do I want to deliver to the public? So it is a form of public outreach juga for me as an artist. Okay, artist is not just an artist that draws. They also carry message and knowledge. And being involved in astronomy, it is so much more. Sampai saya rasa macam kadang-kadang overwhelmed. I'm so overwhelmed by this. Am I doing the right thing? Sometimes I do think about that. I have my moment of weakness when I think macam betul ke apa yang saya nak sampaikan kepada masyarakat ni? Sebab jiwa saya sebagai seorang guru ada. Jiwa saya sebagai seorang guru ada dalam personality saya sebagai seorang artis. Apa yang saya nak sampaikan? Jadi mencabar. Saya nak cakap macam tu lah. Bila kita juggle 2 careers ni, mencabar. The one career I chose to work as a teacher. That's my passion as well. And another career which I paved my own, which is something that is agak asing lagi di Malaysia, iaitu astronomi dan seni. Sebab selalunya astronomi dan seni ni, bila kita dengar astronomi seni, apa? Pertandingan melukis, pertandingan buat diorama. Itu. Betul. Tapi it is so much more than that. Bila saya explore, saya membuat pembacaan, saya rujuk kepada other space artists dalam the association I'm with, which is the International Association of Astronomical Artists. Begitu banyak sekali saya belajar daripada sifu-sifu yang hebat, daripada space artist yang begitu hebat sekali. Terima kasih Puan Syairah. Saya harap Puan Syairah dapat menjawab persoalan daripada penonton tadi. Dan pada pandangan saya Puan, saya rasa Puan memang berjaya blendkan 2 career Puan dalam satu masa. Tahniah Puan. Terima kasih. Soalan yang seterusnya daripada penonton di rumah juga kepada Lanisha. Jika ada lagi NSC 2.0, adakah Lanisha nak join program tu? Silakan Puan. Terima kasih atas soalan tersebut, soalan yang agak menarik. Rasanya sudah tentu saya akan join sebab seperti yang telah saya kongsikan tadi, pada masa itu usia 8 tahun yang tidak lagi mengenali banyak tentang bidang astronomi. Kalau pada masa itu pun saya telah mendapat pencapaian yang signifikan dan pengalaman yang boleh saya bawa sehingga ke hari ini. Saya rasa kalau sekarang dengan pengalaman yang telah ditambah baik dan
pengetahuan yang lebih, rasanya boleh menerima challenge ini dengan lebih efektif. So sudah tentu kalau ada NSC 2.0, Nisha akan menyertainya. Terima kasih Nisha. Nanti saya akan maklumkan kepada pegawai yang in charge program NSC untuk membawa NSC 2.0 untuk semua pemenang-pemenang dikumpulkan, insya-Allah, Nisha. Dan soalan yang terakhir daripada penonton, saya ajukan kepada doktor lah, doktor. Kenapa astronomi ni penting, doktor? Dan apa signifikan astronomi ni, doktor? Kalau doktor boleh terangkan dan beri jawapan sedikitlah, doktor. Soalan daripada penonton ni. Dipersilakan, doktor. Baik, terima kasih kepada moderator, Puan Aswad. Bila kita sebut astronomi ni, dia akan berkait dengan sesuatu yang di atas sana lah, kan? Langit lah, langit kita kata. Jadi langit ni merupakan sebenarnya, yang sebenarnya, langit merupakan warisan peradaban. Kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar sebagai khalifah. Kan? Betul kan? Itu melalui kesedaran masyarakat tentang pencemaran cahaya. Contoh, kalau dah ada pencemaran cahaya, bintang yang kita nak tengok tu, bintang yang kita nak lukis tu tak berapa nak nampak. Masalah nanti Puan Nurul Syahirah ni dia payah pula nak lukis tu kan. Dia nampak yang putih-putih je, awan. Tapi awan pun cantik juga. Apa-apa daripada Tuhan tu cantik. Jadi tak ramai daripada kita yang mengerti bahawa pencemaran cahaya ni sama kesannya dengan pencemaran yang lain. Tu kita lah, kita. Jadi astronomi ni penting sebab dia merupakan satu penyelidikan yang fundamental, yang sangat-sangat fundamental. Asas kepada sesuatu yang lain. Dia juga tidak boleh dipisahkan dengan falsafah. Astronomi tidak dipisahkan dengan falsafah. Kemudian astronomi ni kalau dalam Islam dia sangat penting, terutama sekali dalam penentuan waktu solat. Waktu solat untuk Islam, dalam agama Islam ni ditentukan secara astronomi lah, dari subuhnya sampai isyak, berdasarkan pergerakan ketara matahari. Contohnya 3 waktu solat dalam Islam tu, Zuhur, Asar, Maghrib tu ditentukan secara the apparent movement of the sun. Kena tengok matahari tu. Manakala 2 lagi waktu tu, subuh dengan isyak tu, berdasarkan baki cahaya matahari. Itu datang kepentingan astronomi bagi orang Islam lah. Jadi macam tu. Dan selain pada tu, penentuan hari-hari penting dalam Islam, takwim pun memerlukan astronomi, dan juga arah kiblat. Kepada kita bila solat tu, kita nak menghadap ke Kaabah lah kan, Masjidil Haram tu. Jadi kita kena tahu, sebab kita ni tak duduk dekat Mekah, kita duduk jauh sikit, jauh lah daripada tu. Jadi kita kena tahu arah kiblat tu. Jadi memang kita memerlukan ilmu astronomi. Itu secara ringkas lah saya boleh jawab kepentingan, terutama sekali untuk orang Islam. Itu saja moderator. Terima kasih doktor di atas jawapan tadi. Maksudnya doktor, astronomi ni tidak boleh dipisahkan dengan falsafah, dan dia adalah fundamental dan penting dalam agama Islam itu sendiri. Yang doktor sebut tadilah, penentuan solat, waktu solat, penentuan arah kiblat, penentuan tarikh-tarikh penting dalam takwim. Terima kasih doktor. Doktor menjawab soalan tu dengan baik sekali. Ada lagi satu soalan yang terakhir daripada penonton, ditujukan kepada Puan Syahirah. Puan Syahirah, soalannya berbentuk begini, adakah Puan dapat sokongan dari pihak sekolah dari segi bajet ataupun sebagainya untuk membeli peralatan astronomi? Silakan Puan. Okey. Memandangkan apa yang saya sedang lakukan sekarang ni adalah secara individu.
Jadi saya bukanlah mendapat sokongan daripada sekolah. Saya mendapat sokongan secara emosi, secara moral, secara psikologi, tapi bukan secara inilah financial lah. Sebab ini adalah saya bergerak sendiri. Saya bergerak sendiri. Apa yang saya buat ni, tapi berpaksikan pendidikan. Mesti berpaksikan pendidikan sebab saya adalah seorang guru. Professionally saya seorang guru. Jadi apa-apa yang saya buat mesti berkaitan dengan pendidikan, kepentingannya adalah kepada anak bangsa kita. Tak kira lah muda, walaupun murid saya adalah murid tahap 1, tapi ilmu saya ni mesti boleh memberi manfaat kepada bukan setakat murid tahap 1 saja, tapi murid tahap 2, murid sekolah menengah, dan sehinggalah orang tua pun boleh. Jadi itulah saya bergerak secara sendiri sebab this is purely passion. Itulah. Terima kasih Puan Syahirah. Di pusingan kedua tadi, kita masih lagi berbalik dengan Puan Syahirah, soalan seterusnya. Kita tahu Puan Syahirah adalah seorang pendidik yang berjiwa besar dalam mendidik anak-anak bangsa. Kita pun sedar kanak-kanak sekolah rendah dan menengah sedang melalui satu zaman di mana mereka akan mudah dipengaruhi dengan melihat contoh perbuatan di depan mata berbanding dengan kata-kata. Jadi, apakah cabaran sebagai seorang pendidik untuk memastikan kanak-kanak ini meminati astronomi dan bagaimanakah Puan Syahirah menangani cabaran tersebut? Kalau boleh, sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang pernah atau telah dilaksanakan oleh Puan Syahirah untuk mendekatkan mereka terhadap bidang astronomi, bolehlah dikongsikan bersama kita sekarang ni lah. Dipersilakan Puan Syahirah. Terima kasih Puan Aswad. Jadi cabarannya sebagai seorang guru lah adalah pertama daripada kalau nak menyampaikan dalam bidang astronomi itu adalah daripada guru tu sendiri sebenarnya. Level pengetahuan dia tu macam mana sebelum dia nak menyampaikan kepada murid tu, level pengetahuan dia macam mana. Jadi guru tu sendiri perlu mendidik diri dia sendiri agar dia dapat mendidik orang lain. Jadi saya sebagai seorang guru, saya lah sebagai contoh seorang guru, saya meneroka pelbagai ilmu. Saya suka, jadi cikgu ni dia tak boleh terhenti setakat dia punya ikhtisas saja. Setakat bahasa Inggeris, dia punya subjek bidang expertise dia saja. Kena explore benda lain juga. Seperti saya katakan tadilah, explore, saya suka astronomi, saya suka seni, saya juga suka diving sebenarnya. Saya suka diving, saya suka explore the ocean, the levels of the ocean. Saya suka hiking, saya suka masuk dalam hutan. Jadi cikgu ni sebenarnya kena menjadi seorang yang proaktif. Bukan sekadar subjek saja, tapi bidang yang lain juga. Jadi itu salah satu cabaran tu, macam mana cikgu nak keluar daripada ruang selesa tu, keluar untuk explore. Astagfirullahaladzim. Maaf ada lebah tiba-tiba. Lebah tu pun nak dengar kita punya webinar hari ni Puan Syahirah. Dia pun berminat nak dengar juga. Sorry lah, saya tak ada madu kat sini Okay, sambung Jadi macam mana guru tu dia nak keluar daripada ruang selesa dia tu untuk explore apa lagi yang dia minat supaya dia manfaatnya kepada anak-anak murid dia. Daripada guru tu pertama, barulah kita move on kepada murid-murid. Macam mana kita nak pupuk supaya murid ni mempunyai curiosity yang tinggi. Tak perlu sekadar astronomi saja, tapi kan saya pretty sure lah budak-budak ni memang suka astronomi. Kita perkenalkan bidang ilmu tu macam Linisha kan. Linisha, bila kita buat satu program tu yang berkisahkan something that they have been wondering about, they've been curious about, mereka akan sambut benda tu. Mereka akan sambut ilmu tu dengan hati yang terbuka sebab murid ni dia fikiran dia suci, hati dia suci, dia akan menerima ilmu tu dengan hati yang terbuka. Jadi cabaran dari segi murid ni sebenarnya tak berapa mencabar sebenarnya. Sebab murid ni, sebab my girls, my pupils, they're smart, they're intelligent, they're amazing, beautiful pupils who are always curious. Bila tengok Linisha ni kan, ya Allah, teringat anak murid saya dekat sekolah. Memang macam tu lah mereka. Jadi dari segi murid tu, kita cikgu macam mana kita nak menjadikan
pengajaran astronomi tu agar menarik minat mereka dan mereka dapat belajar, bukan kita syok sendiri. Kita syok sendiri mengajar, macam-macam mengajar. Last sekali murid bila tanya balik, dia tak tahu. Jadi guru perlu tahu macam mana nak deliver the knowledge. Okay, setiap guru dia ada cara dia sendiri. Sebab tu guru ni tak boleh ganti dengan mesin. Sebab guru ada approach dia sendiri, guru ni ada empathy untuk tengok murid tu macam mana. Murid ni dia suka belajar macam mana. Murid kelas ni dia suka belajar macam mana. Ada murid yang tak dapat lagi pembelajaran ni. Okey, macam mana kita nak didik dia lagi supaya dia lebih mengetahui. Dan kalau saya nak fokus kepada bidang saya lah, yang agak baru sebenarnya, astronomi dan seni ni, saya juga sendiri I'm still paving my own way. This is something new, not just for me but for Malaysians as well. Macam mana kita nak kita nak memecahkan sentimen di mana seni orang fikir mudah. Seni itu mudah. Sains itu susah. Tak naklah ambil bidang sains, susah lah. Bila kita ada sentimen macam tu dalam masyarakat kita, sebenarnya susah kita nak pecahkan. Jadi daripada awal ni lah, daripada murid ni yang kita nak bagi tahu, yang kita nak ajar supaya mereka dapat hilangkan sentimen tersebut. Mathematics is not hard, it's easy. It's you always bagi tahu, ulang kepada mereka, it's not hard, it's easy. Science is interesting. This is how you learn science, not just from book, but you observe the nature, you dive into it. Dan berikan mereka satu gambaran. What if you work as this, astrobiologist? You work as marine biologist, you work as a space artist. Jangan limitkan pemikiran kanak-kanak ni. Sebab saya juga pernah menjadi seorang kanak-kanak. Dan saya, alhamdulillah, ibu bapa saya, ibu dan ayah saya tak pernah limit saya. Dia tak pernah cakap, kakak doktor kakak engineer engineer, kakak jadi engineer nanti. Tak pernah. Tak pernah mereka limitkan saya. Kakak ada apa? Boleh. Okey. Rasa macam nak jadi ahli astronomi lah. Kakak sukalah kumpul keratan akhbar ni. Dulu saya duduk kat mana tau? Saya duduk dekat kampung Sungai Sok. Dekat situ tak dapat akses tau. Akses video ke majalah astronomi tak ada. Semua tu saya kena cari sendiri. Jangan limitkan anak-anak. Jangan limitkan murid. Mereka boleh capai kalau mereka nak. Nak jadi apa? Do you want to be a marine biologist? Go. You can. Definitely. Nobody is going to stop you. Nak jadi ahli astronomi? Go ahead. Want to be an astronaut? Go ahead. The future is for you. The future is terbentang di hadapan. Sebab saya tak pernah terbayang saya nak jadi seorang space artist. Tapi bila saya mencipta satu jalan in becoming a space artist, macam Allah tunjukkan tau. What you can get in this, if you are benefiting others, if you are memberi manfaat pada orang lain, memberi ilmu pada orang lain, mendidik anak-anak bangsa, it will come to you, insya-Allah. It will come to you. Cabaran tu adalah daripada kita sendiri. Saya sebagai seorang guru, macam mana saya nak keluar daripada ruang keselesaan, macam mana saya nak cari ilmu tu, macam mana saya nak memberi tunjuk ajar kepada anak-anak supaya mereka faham apa yang saya ajar, supaya mereka terinspirasi. Guru ini adalah inspirasi. So bila mereka pergi ke sekolah, cairlah cakap saya, cikgu betul. I love you teacher. I love you teacher. You are amazing. I've never met a teacher like you. You're so pretty today. Mereka nampak setiap langkah kita berjalan, setiap perbuatan kita, murid akan tengok. Jadi instead of berada dalam ruang kepakaran kita yang bahasa Inggeris atau macam ni, cari bidang lain. Sebab apa tau? Ya Allah, murid dia boleh cakap macam ni. Teacher, you can be an astronomer, you can be an artist, you can be a diver, you can be anything. And I'm so surprised, macam tergamam sebab murid ni komen mereka sangat ikhlas. Jadi saya pun cakap, not just me, you also can be anything you want. Macam tu lah.
Itulah dia cikgu sebagai inspirasi. Maksudnya Puan Syairah, cabaran bukan untuk pelajar tapi cabaran adalah kepada guru itu sendiri. Betul. Untuk melahirkan pelajar yang lebih holistik, guru perlu ideal dari segi semua serbi. Betul kan Puan Syairah? Betul. Kalau boleh saya ulaskan tadi, menjadi seorang guru kita perlu meneroka pelbagai bidang, bukan saja bidang yang kita ambil tetapi bidang-bidang yang lain supaya kita boleh sparkkan mencetuskan inspirasi kepada anak-anak murid yang kita ajar. Terima kasih Puan Syairah. Sama-sama. Soalan berikutnya adalah kepada Lenisha. Soalan terakhir, ini adalah soalan terakhir bagi pusingan ini Lenisha. Pasti banyak cabaran untuk terus maju di usia semuda Lenisha. Bermula dengan cabaran-cabaran semasa Lenisha menyertai program NSC sendiri, cabaran untuk terus kekal dalam bidang sains di peringkat menengah, dan di A-level sekarang ni Lenisha berhadapan dengan pelbagai cabaran yang untuk menjadi orang yang berjaya. Jika Lenisha boleh berkongsi dengan kawan-kawan sebaya ataupun remaja-remaja kita pada hari ini, apakah cabaran dan dugaan sebagai kanak-kanak yang kini meniti usia dewasa dalam bidang sains itu sendiri? Dan apakah juga cabaran untuk Lenisha terus kekal meminati astronomi, dan siapakah yang memberi galakan ataupun apakah sumber yang boleh mengekalkan semangat ataupun perasaan minat terhadap astronomi sehingga hari ini? Silakan Lenisha. So seperti yang saya katakan tadi, bidang astronomi ni sangat luas. So bila usia meningkat, keinginan untuk tahu lebih mengenai astronomi itu terus meningkat juga. Tapi saya rasa cabaran yang paling signifikan pada untuk remaja atau kawan-kawan sebaya saya, untuk minat tu menjadi suatu yang berkekalan terhadap astronomi atau bidang sains sendiri. Kerana seperti Puan Syairah kata tadi, ramai yang menganggap bidang astronomi, bidang sains sebagai suatu bidang yang susah. Arts tu senang, sains susah. Kita harus keluarkan negative thoughts tentang bidang sains dan bidang astronomi, kerana semua pun kalau ada passion, kalau ada minat yang mendalam, memang akan jadi senang. Dan kalau ada usaha untuk tahu lebih, usaha untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi, saya rasa semua bidang tu akan menjadi senang. Bagi Lenisha sendiri, saya merupakan seorang yang tidak suka memfokuskan minat terhadap satu bidang sahaja. Saya suka explore pelbagai bidang. Contohnya sekarang minat Lenisha adalah untuk menjadi seorang lawyer, tapi saya masih memilih untuk mengambil chemistry sebagai subjek A-level saya. Sebenarnya sains dengan ambition saya tidak berkaitan, tapi saya mahu ilmu pengetahuan itu sebagai suatu bahan ekstra dalam diri saya supaya dapat membantu saya. Sudah tentu dalam kehidupan Lenisha walaupun selepas menjadi lawyer, ilmu chemistry yang saya ada sekarang ni sudah tentu akan membantu pada satu tahap. So saya suka explore pelbagai bidang yang lain. Dan saya rasa especially kalau astronomi ni kan sangat jarang dianggap sebagai suatu hobi oleh remaja dalam usia saya. Sangat jarang kerana mereka ada perception yang salah bahawa astronomi ni susah. Sebenarnya tidak. Saya telah berkongsi pendapat saya dengan seorang kawan hari itu. Kita asyik bercakap tentang politik, ekonomi sebagai suatu topik perbualan yang sangat common. Tapi bidang astronomi ni tidak seperti itu. Tapi boleh menjadi seperti itu kalau kita berusaha ke arah itu. Astronomi juga merupakan suatu topik yang perlu kita tahu sebagai suatu pengetahuan Memang sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk menyertai topik tentang astronomi dalam perbualan harian kita. Bagi motivasi dan galakan, selain daripada keluarga, rakan-rakan, saya juga sangat berminat dengan channel-channel seperti Brightside, National Geographic, the infographic shows dalam YouTube yang banyak mempamerkan fun facts tentang bidang astronomi, tentang angkasa lepas, ataupun sangat spesifik tentang matahari, bulan, bumi. Channel-channel seperti ini sangat pendekatannya sangat berguna untuk remaja atau kanak-kanak untuk mendorong mereka lebih meminati bidang astronomi. So contohnya
baru-baru ini ada satu trend baru dalam Instagram tentang astronomical picture on your birthday. Ada satu website ini yang boleh kita tengok apa gambar yang diambil semasa hari jadi kita pada beberapa tahun yang lepas. Pendekatan seperti ini kan sangat berguna untuk meng-attract attention remaja dan kanak-kanak ataupun murid-murid sebaya saya. Sebab kami sangat kita tidak boleh guna metod konvensional lagi sebab sekarang zaman sedang berubah dan banyak pendekatan yang bersesuaian dengan zaman kini sedang diambil. Dan seperti pepatah Inggeris, knowledge is power. I believe kalau kita berusaha untuk menambahkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, memang we are powerful. We will be able to deliver the knowledge to other people and they will be able to pass on the knowledge to other people and the cycle continues. And I think that is the very basic approach that we have to take to spread the love of astronomy. And sebagai contoh kan, masa saya menyertai NSC 8 tahun yang lepas, saya telah berada, sekolah rendah dan sekolah menengah saya semua merupakan all girls school, convent. So cikgu-cikgu yang train kami pun merupakan wanita. So memang wanita boleh achieve something in astronomy. We can't think that maybe astronomy is not my cup of tea. Maybe it's not something conventional for women. Memang bukan satu bidang yang konvensional untuk women, tetapi kita harus berani mencuba. Bagi saya, kalau minat ini kita ada sejak kecil lagi dan kita keberanian tu ada dalam diri kita sejak kecil lagi, apabila kita membesar dan mempunyai ini sebagai hobi ataupun profession, mana-mana sekalipun, memang merupakan usaha-usaha yang serba sedikit yang sangat kecil tetapi boleh memberi impak secara keseluruhan terhadap minat astronomi as a whole. That's all from me. Thank you. Terima kasih Lenisha. Saya amat suka dengan ayat-ayat Lenisha. Sebagai seorang remaja, Lenisha sebut kita perlu expand pelbagai ilmu sebagai untuk dijadikan nilai tambah dalam diri kita. Seandainya semua remaja di Malaysia berfikiran seperti Lenisha, pasti negara kita mempunyai modal insan yang hebat. Dan Lenisha juga ada mengatakan bahawa pendekatan yang bersesuaian perlu disesuaikan dengan zaman sekarang kan. Kita tak boleh pergi ke pendekatan yang lama kerana budak-budak pada zaman kini dia dibesarkan dengan zaman yang berlainan. Kalau dibandingkan dengan zaman-zaman, mungkin zaman-zaman saya dulu pun tak sehebat budak-budak zaman kini. Terima kasih Lenisha. Terima kasih semua panel-panel. Akhirnya kita berada di pusingan yang terakhir. Pusingan ini kita mulakan dengan doktor. Doktor, apakah mesej doktor untuk disampaikan kepada wanita di luar sana bersempena dengan sambutan Hari Wanita pada hari ini bagi menjamin pemerkasaan kaum wanita dalam bidang astronomi? Silakan doktor. Baik, terima kasih Puan Aswad. Bagi menjamin pemerkasaan kaum wanita dalam bidang astronomi dan juga bersempena dengan sambutan Hari Wanita dan juga Hari Wanita dalam Sains dan juga hari Sayyidatina Khadijah, saya ingin titipkan pesanan kepada diri saya sendiri dan wanita-wanita di luar sana. Ingatlah, hidup ini ibarat telur. Jika dipecahkan dari luar, maka musnahlah kehidupan. Betul kan? Di dapur sekejap, ambil telur. Jika dipecahkan dari dalam, maksudnya menetas, maka satu kehidupan akan bermula. Dan kerana semua hal-hal yang besar bermula dari dalam, iaitu dari diri kita sendiri, maka kita perlu berubah dengan ilmu, kepentingan ilmu itu sendiri. Itu pesanan kepada diri saya sendiri dan saudari-saudari yang ada di luar sana. Majulah astronomi untuk dua alam ini, alam di sini dan alam di sana. Dan mudah-mudahan Allah SWT reda dengan usaha kita yang kecil ni, insya-Allah. Saya suka yang Syairah sebut tadi tu, seseorang yang mengajar tidak boleh berhenti belajar. Jadi kita sebenarnya tak boleh berhentilah sebenarnya. Sentiasa dalam proses pembelajaran. Itu saja. Terima kasih.
Doktor, saya pas kepada Puan Syairah. Apakah mesej yang ingin disampaikan sebagai seorang pendidik dalam konteks atau ruang lingkup seorang pendidik bersempena dengan sambutan Hari Wanita pada hari ini? Silakan Puan Syairah. Terima kasih. Okay, jadi sedikit pesanan lah daripada saya. Banyak sebenarnya pesanan kan. Cikgu ni memang banyak pesanan. Tapi kita bagilah yang berkaitan kan. Okey. Jangan ego. Sebagai seorang guru, jangan pernah rasa ego untuk belajar daripada murid. Kita kena ingat bahawa menjadi pendidik, kita jangan rasa diri kita ni dah sudah habis dididik. Sentiasa didik diri kita, sentiasa upgrade ilmu kita, sebab semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita rasa kita tak tahu sebenarnya. Dan saya sentiasa merasakan perkara itu. Ya Allah, banyaknya rasa tak tahu ni, banyak lagi benda saya kena explore. Jadi kita jangan pernah rasa selesa dengan takat ilmu yang kita ada. Dan juga do not lose your inner child. Semua orang adalah pernah menjadi kanak-kanak. Dan apabila saya tengok kanak-kanak, saya mengingatkan diri saya masa saya kanak-kanak. Masa saya kanak-kanak, saya sangat curious. Saya nak explore macam-macam. Dan jangan biarkan that curiosity inside of you tenggelam, terpadam. Sebab curiosity will drive you to learn more, to explore more. Your potential, you have a lot of potential individually. Semua orang, cikgu, murid-murid, ibu bapa, semua orang ada potensi. Jadi jangan pernah rasa bosan untuk menjadi curious, untuk ada perasaan ingin tahu. So perasaan ingin tahu itulah akan membawa anda semua ke pelbagai ilmu yang kita nak tahulah. But remember one more thing, curiosity kills the cat. So be careful of what you are learning lah. Dan juga being a space artist, being an artist, an educator, and I would say an amateur astronomer, for me it's not just to draw space. It is also to visualize what is beyond capability of any optical instrument, to inspire spectators, to explore the vastness of cosmos, and also to deliver knowledge in a creative way. We are humans, we are creative being. Kalau kita kaji daripada zaman dahulu pun, astronomi dengan seni tak dapat dipisahkan. Sama lah astronomi, macam doktor cakap tadi, astronomi, falsafah, seni juga. Astronomi dan seni juga tak dapat dipisahkan. Sebab apa? Dulu, zaman dahulu, medium untuk manusia menyampaikan ilmu tentang langit adalah melalui seni. Kita dapat tengok daripada gua, daripada celestial cartographers, how they visualize the universe through arts. And until today, the role of an artist can never be replaced. Just like an educator can never be replaced, because we artists, we see with our mind, we see with our imagination, and we project it in a physical form. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Syairah. Bagi Lenisha pula, sebagai seorang remaja, anak muda, Lenisha boleh mencetuskan semangat dan menjadi inspirasi kepada semua anak muda, khususnya wanita di luar sana. Apakah mesej sempena Hari Wanita pada hari ini? Silakan Lenisha. Puan Moderator, kalau Puan Syairah tadi kata tentang guru tidak boleh ego, saya pula hendak kata bahawa murid-murid pun tidak boleh ego. Kalau kita tidak tahu apa-apa, kena berani bertanya kepada guru-guru, kerana betul, banyak lagi yang kita perlu belajar dan banyak lagi yang kita tidak tahu. And sebenarnya, sebagai tambahan kepada apa yang Doktor dan Puan Syairah telah beritahu tadi, astronomi ni bukan saja berkait dengan seni atau falsafah. Pada pendapat saya, memang berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Everything about our life. We start our day when the sun rises. We know how to end the day when the sun sets. Kalender yang kita ikut sekarang ni memang telah berasas daripada bidang astronomi pada beribu-ribu zaman dahulu. So, memang satu benda yang amat berkait dengan kehidupan kita seharian. Untuk diri Lenisha sendiri kan, kalau kali pertama informasi tentang pertandingan NSC itu muncul sekarang,
as compared to 8 years ago, Lenisha mesti banyak insecurity, akan fikir pasal boleh tak Lenisha join competition ni, cukup tak ilmu Lenisha untuk join competition ni. Tapi pada 8 tahun yang lepas, sebagai seorang budak 11 tahun yang amat curious untuk mempelajari, the moment I heard that it was about space, the curiosity to learn was there. So I just entered without thinking much. I think as Puan Syahira said, memang curiosity tu kena ada pada tahap yang betul lah, tahap yang sepatutnya. Sebab curiosity tu yang akan drive kita untuk belajar lebih banyak. And as we grow older, kita tidak boleh hilang curiosity tu. Kalau kita hilang curiosity tu, minat kita untuk belajar benda-benda baru akan hilang juga. And saya rasa untuk wanita especially, sebagai seorang murid yang berada pada all girls school sejak sekolah rendah, dan setelah saya memasuki universiti dan telah pertama kali experience satu environment yang bercampur, ada kadang-kadang tu saya rasa macam segan atau rendah diri untuk menyuarakan pendapat sendiri. Tetapi apabila as time pass by, saya telah belajar bahawa pendapat semua orang is valid. Whether you're a woman or you're a man, your opinions are valid. So kalau hendak menyuarakan sesuatu atau hendak menyumbang pendapat kita terhadap suatu perkara itu, especially wanita di luar sana, jangan rasa rendah diri. Saya rasa especially remaja sekarang, kita kena berani untuk menyuarakan pendapat, kita kena berani untuk include ourselves in discussions or conversations so that our input is there. Kalau kita respect ourselves, it starts with ourselves. Kalau kita mula respect diri kita sendiri, baru orang lain akan mula respect wanita juga. Dan wanita dengan lelaki ni bukannya sesuatu yang sangat berbeza antara satu sama lain. We have the equal capabilities and we can prove ourselves equally, tidak semata-matanya dalam peringkat sekolah saja atau peringkat negara kita sendiri saja. It can be international, it can be anything. All that takes to achieve that is the belief we have in ourselves and the confidence. And once again, I would like to proudly say NSC telah banyak menyumbang kepada my confidence building in myself. So a lot of competitions are out there for astronomy, a lot of pendedahan, banyak pendedahan dalam bidang social media, dalam YouTube. So kita kena rajin untuk explore dan cari source yang memang apt to our interest. And kalau kita dah tahu apa yang kita minat, memang boleh terus put our efforts towards it. And akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita di seluruh dunia, especially kepada panel-panel kita dan moderator dalam webinar hari ini. Thank you very much. Puan moderator, rasanya anda tengah mute sekarang ni. Terima kasih Lenisha. Okay, terima kasih semua panel jemputan kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita untuk berkongsi pandangan, idea, pengalaman mengikut perspektif pensyarah seorang guru, seorang anak muda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Satu perbincangan yang agak santai, tetapi kami di Planetarium mengharapkan mesej ini dapat sampai kepada semua kaum wanita di luar sana. Sebelum kita ke segmen seterusnya, iaitu online visual tour Sri Kandi Angkasa bersama Puan Syazwani, akhir kata dari saya untuk wanita di luar sana, tidak kiralah anda siapa, anak, ibu, isteri atau sesiapa pun, anda adalah wanita yang hebat. Teruskan melangkah, jangan berhenti kerana dunia memerlukan anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Wanita dari kami, kru Planetarium Negara. Saya serahkan sesi berikut kepada Puan Syazwani. Terima kasih kepada Puan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada speaker jemputan kita pada malam ini yang sangat-sangat hebat dan juga penonton-penonton di rumah yang masih lagi kekal bersama kita sehingga ke penghujung sesi berbicara ini, untuk meraihkan wanita-wanita hebat dalam bidang astronomi yang disambut bersempena Hari Wanita Sedunia yang disambut seluruh dunia pada hari ini. Okay? So untuk tidak lagi melengahkan masa, mari kita bersama-sama dengan saya untuk melawat pameran maya Sri Kandi Angkasa. Okay.
Sebelum itu, eloknya jika saya ceritakan sedikit berkaitan dengan pameran Maya Syika di Angkasa ini. Okay, pameran Maya Syika di Angkasa ini dibangunkan pada tahun lalu sebenarnya. Okay, untuk meraihkan 13 orang ahli astronomi wanita di Malaysia yang telah diiktiraf oleh Kesatuan Astronomi Dunia IAU bersempena dengan sambutan Minggu Angkasa Sedunia dengan tema Women in Space. Okay, jadi untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi apa yang ada dalam pameran Sri Kandi Angkasa ini, okay, jadi mari kita sama-sama untuk masuk ke dalam galeri ini. Okay, jadi kalau awak semua lihat dekat halaman utama pameran Maya Sri Kandi Angkasa ini, kita ada dua pautan, iaitu yang pertama masuk ke galeri, iaitu galeri kita lah, Sri Kandi Angkasa, dan yang kedua adalah untuk misi Asteroid Hunter, yang mana ia merupakan satu platform permainan asteroid atas talian. Okay, tapi untuk kali ni saya tak dapatlah nak tunjuk kat kita pasal Asteroid Hunter kan. So itu mungkin sesi lain kali. Okay? Jadi kali ni kita cuma tunjuk ke galeri pameran Maya Sri Kandi Angkasa. Okay, jom kita masuk. So bila kita masuk ke pameran ini akan ambil masa beberapa saat lah untuk di loading dan sebagainya kan. Okay. So kemudian kita akan dibawa ke halaman utama galeri pameran Maya tersebut lah. Okay, kita tunggu sekejap. Okay. So sekarang ni bila kita masuk ke galeri pameran Maya Sri Kandi Angkasa, kita akan dibawa ke halaman utama iaitu arahan untuk macam mana kita mengawal pameran inilah. Okay, jadi dia sangat ringkas dan sangat mudah. So untuk pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak yang suka main game kan, mesti diorang dah biasa punya lah untuk kontrol macam dalam game juga dia punya platform ni. Okay, jadi kalau awak nak bergerak ke hadapan, ke kiri dan kanan, kita boleh guna papan kekunci. Okay? Kemudian untuk melihat persekitaran galeri, kita boleh gunakan mouse. Okay. Kemudian apa yang paling special dalam pameran Maya Sri Kandi Angkasa kami bangunkan ni adalah kami akan sediakan CJ digital untuk semua yang masuk ke dalam pameran Maya ini. Tapi ada satu syarat, iaitu mereka kena tengok ke semua 13 video ahli astronomi Malaysia yang telah kami sediakan itu. Okay? So kalau macam ni, kita letaklah nama saya kan, nama saya Syazwani. Okay? Kemudian kita klik okay. So bila sampai dekat sini, awak boleh nampak inilah rupa sebenar bangunan planetarium negara. So siapa yang pernah pergi planetarium negara mesti macam kan bangunan ni sama dengan keadaan sebenar di planetarium negara. Okay? So sekarang ni jom kita masuk ke galeri pameran Maya Sri Kandi Angkasa. Okay. So cara nak kontrol dia pun sangat-sangat mudah. Okay. So bila sampai dekat sini, kita boleh nampak ada sebenarnya 3 jenis galeri yang kami sediakan. Iaitu yang pertama di sebelah kiri saya adalah galeri seni angkasa, space art. Iaitu mempamerkan hasil-hasil karya yang telah disediakan oleh Puan Syahira, iaitu speaker kita sendiri pada hari ini. Okay? Dan yang kedua adalah galeri Bintang Hatiku yang di sebelah kanan pula. Itu adalah galeri yang mempamerkan video-video yang menarik berkaitan dengan suasana yang berada di planetarium negara. Dan yang ketiga adalah galeri Sri Kandi Angkasa, iaitu galeri yang kami sediakan yang saya nak fokuskan pada malam ini. Okay? Sebab apa? Sebab galeri untuk seni angkasa ni sebenarnya ada sesi lain yang memang saya khaskan untuk kita tunjuk berkaitan dengan lukisan-lukisan Syahirah tu. Okay? So, nanti kita akan saksikan pada sesi akan datang lah. Alright, so sebenarnya kita masuk ke dalam galeri pameran Maya Sri Kandi Angkasa. Bila kita sampai ke halamannya, kita akan kami sediakan sedikit video penerangan ringkas berkenaan dengan galeri Sri Kandi Angkasa yang diberikan oleh
pengarah penelitian sendiri iaitu Puan Anita. Okay, jadi jom kita saksikan. Okey, terima kasih kepada Puan Anita. Okey. So seterusnya adalah kita akan masuk ke dalam galeri pameran maya Sri Kandi Angkasa. Okey, jadi kat sini sama je macam arahan yang sebelum ni lah, yang mana dia ajar kita macam mana nak kontrol pameran maya ini. Kemudian jika kita dah isi nama untuk sijil tadi, so tak perlu nak isi sekali lagi lah. Okay, seterusnya saya nak bawa penonton semua untuk melihat ruangan pameran maya ini. So dekat sini kalau kita lihat dekat sekeliling pameran ini ada sebenarnya 13 gambar ahli astronomi Malaysia. Okay? Jadi yang pertama kita boleh lihat adalah ikon Sri Kandi Angkasa kita iaitu tak lain tak bukan Tan Sri Datuk Profesor Mazlan Othman. Okay? So kemudian kita tengok yang seterusnya adalah ahli astronomi dalam bidang evolusi bintang. Kemudian kita ada juga ahli astronomi dalam bidang pendidikan astronomi. Okay. So kemudian kita ada ahli astronomi dalam bidang astrofizik nuklear, ahli astronomi dalam bidang kecerahan langit malam iaitu speaker kita sendirilah, Dr. Nafatun. Okay. Kemudian kita ada ahli astronomi dalam bidang jirim hitam. Okay. Ahli astronomi dalam bidang astrofizik sinar X, ahli astronomi dalam bidang astrofizik galaksi, ahli astronomi dalam bidang astronomi komputasi, ahli astronomi dalam bidang astrofizik suria, okey, kemudian di sebelah sana pula, okey, ahli astronomi dalam bidang astrofizik bintang, ahli astronomi dalam bidang cuaca angkasa dan yang terakhir adalah juga ahli astronomi dalam bidang cuaca angkasa. Okey. Jadi untuk kita melihat sedikit so saya takkan tunjuk semualah ahli astronomi, kita akan tengok beberapa je. Okey. Ahli astronomi dia punya galeri lah. Okay. So yang pertama adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Mazlan Othman. Okay. So dekat dalam galeri ni kami sediakan sebenarnya beberapa maklumat ringkas berkaitan dengan pendidikan, latar belakang pendidikan ahli astronomi tersebut, kepakaran mereka dan juga kerjaya mereka. Okey. Jadi untuk dapatkan sijil tadi kan, so make sure kena tengoklah video ringkas yang kami sediakan. Okay, so video ringkas ni adalah temu ramah dengan ahli astronomi tersebut lah. Jom kita tengok secara ringkasnya.
Okey, sebab saya baru dapati tak dapat dengar audio saya untuk video. So, minta maaf. So, saya terus proceed lah untuk ke galeri yang seterusnya. Okay. Iaitu yang seterusnya saya pilih adalah ahli astrofizik dalam bidang astronomi sinar X. Okay. So, yang ini adalah Dr. Nur Adlika Ainul Anwar. Okay. So, kita dapat tahu latar belakang pendidikan beliau, okay, kepakarannya dalam bidang astronomi sinar X dan juga kejayaannya iaitu sebagai seorang pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Seterusnya adalah kita pergi ke kita punya speaker pada malam ni iaitu Dr. Nafatun. Okay. So Dr. Nur Nafatun Muhammad Sharif. Okay. Beliau punya kepakaran dalam bidang pemantauan kecerahan langit malam. Okay. So kadang-kadang kita tak terfikir pun sebenarnya dalam bidang astronomi ada juga sebenarnya kepakaran dalam bidang tersebut. Kadang-kadang kita fikir macam belajar dalam bidang bintang, okay, kaji galaksi. Tapi sebenarnya kecerahan langit malam tu sangat main peranan dalam bidang astronomi. Sebab tu kita ada pakar dalam bidang ni iaitu Dr. Nur Nafatun. Okay. So yang seterusnya kita pergi lagi dekat sebelah sana pula lah. Okay. Kita pergi dekat seterusnya ahli astronomi dalam bidang cuaca angkasa. Okay. So cuaca angkasa ni pun adalah satu bidang dalam bidang astronomi. Okay. Jadi Dr. Nur Syazana Abdul Hamid, okay, beliau ni mempunyai kepakaran dalam bidang cuaca angkasa dan geomagnet, ionosfera, astronomi. Okay. So kejayaan beliau juga merupakan pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Yang seterusnya, yang terakhirlah, saya tunjuk yang terakhir adalah ahli astronomi dalam bidang astrofizik bintang. Okay. So Dr. Nazatul Shima. Kalau siapa yang biasa kan join webinar, masih dah cam lah Dr. Nazatul ni kan sebab kita selalu jemput beliau. Okay. Sebab beliau ni hebat dan kepakaran beliau dalam bidang astrofizik bintang dan juga astronomi optik. Okay. Beliau ni merupakan pensyarah kanan di Universiti Malaya. Okay. So saya rasa sampai sini je sesi melawat galeri pameran maya bersama saya. Okay. Terima kasih kepada semua penonton pada malam ini dan juga speaker-speaker kita yang hebat. Okay. Semoga kita dapat jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okay. Sebelum saya lupa, akan ada satu lagi sesi melawat galeri pameran maya pada bulan April nanti bersama dengan Puan Nurul Syahira. Beliau akan tunjukkan hasil karya beliau yang terbaru iaitu pasal apa? Okey, nanti kita nantikan pada bulan 4 ini. Okey. So sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.